bersempena dengan ekspresi hijau anak muda sempena himpunan menuju ke Putrajaya hari ini 1 Jun dari Stadium Darul Aman. Dipersilakan Ustaz Azhar Idrus. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati sahabat saya Ustaz Nasaruddin Tantawi, seterusnya pimpinan-pimpinan pemuda yang ada di atas pentas bersama saya, ahli jawatan sekuasa penganjur, keseluruhan pemuda-pemuda, orang muda geng kita, muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Kita dapat berkumpul pada hari ini dalam satu suasana yang begitu hijau. Mudah-mudahan apa yang telah kita maksudkan daripada perhimpunan ini mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ulama-ulama kita akan dapat kuasa untuk memerintah negara kita Malaysia ini untuk melaksanakan perintah Allah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Saya memohon maaf kerana sampai lambat. Yang sebenarnya jam dalam 10 km. Semua nak mari sini belaka. Exit Alustar Utara. Yang nak pergi ke Perlis ni kosong jalan. Jadi biasanya 10 km mengambil masa perjalanan dalam, kalau saya bawa kereta 3 minit. Tapi tadi sejam lebih. 5.30 dah sampai, pukul 6 suku baru sampai sini. Dekat sejam, 45 minit, 10 km. Tapi tahniah kepada semua orang dan pihak penganjur kerana dari pagi tadi, kereta-kereta kenderaan daripada Geri, daripada Jeli, daripada Taipei, semuanya menuju ke arah Stadium Darul Aman Al-Ustaz. Ni dulu ni stadium ni aku lari dah pusing. Sekolah belakang, sekolah Darul Aman, kalau main sukan berlari dalam stadium ni. Dulu 100 meter tak ada orang lawan. Hang tahu apa? Alhamdulillah, himpunan anak muda, di mana saja kita tengok sekarang, anak muda menjadi rebutan oleh pihak mana sekalipun. Sama ada pihak yang nak kebenaran ataupun yang nak menegakkan kebatilan, anak muda menjadi rebutan. Minggu lepas sepatutnya kita kuliah di Putrajaya, iaitu di PICC. Tapi oleh kerana ada pihak yang bimbang, kerana kuliah kita di PICC itu takut bertembung dengan kuliah K-pop. Beberapa meter saja di sebelah PICC, maka dibatalkan kuliah. Tujuan dia buat lebih kurang 12 petah, himpunan jutaan belia. Ialah untuk menarik belia-belia supaya tidak bersama dengan jamaah Islam. Itu matlamat dia. Kita pihak ni
nak tarik belia-belia orang muda supaya bersama-sama dengan Islam. Jadi orang muda ni mahal, jadi rebutan. Puak Islam pun nak, puak sesat, puak zalim, puak tauruk pun nak orang muda. Orang tua, apa dia tak ambuh? Dorok cetong dah. Sebab orang muda dia dua. Yang pertama, tubuh badan dia muda. Yang kedua, nafsu. Nafsu ni dia tak ada tua, muda belaka. Umur berapa pun dia tetap muda. Walaupun tua dah umur dia 88 tahun. Tapi nafsu tidak pernah tua. Cuma bandingnya nafsu yang muda duduk dengan orang tua dengan nafsu muda duduk dengan orang muda, maka dengan orang muda lah lebih agresif. Sebab tu kita berhimpun pada hari ini. Kerana kita dalam muda, luar pun muda. Hati kita muda dan jasmani kita muda. Kalau orang tua nafsu muda. Tubuh dia dah agak cetang tua dah. Jadi walaupun nafsu dia nak buat tak larat. Contoh kita pergi jumpa dengan ayah haji yang duduk di rumah, dah turun mana dah agak nak jalan. Umur 86 tahun. Kita pergi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Dak ni lah, Pak Mat ni anak menekan. Ada apa? Dak ni nak abang ni Pak Long, kita ni orang-orang muda ni baru beli kereta Ferrari 3 biji. Jadi Pak Long ambil sebiji nak buat round ni petang ni. Pak Long kata aku nak turun pun tak larat dah. Tapi kalau hang usung aku masuk dalam boleh. Maknanya orang tua nafsu dia nak buat kerana nafsunya muda, tapi tubuh dia tak larat dah. Orang muda serba jadi. Apa benda pun dia gagah dengan sebab mudanya. Maka perlunya kita gunakan kesempatan ini. Tengah muda, tengah gagah, makan sedap, tidur sedap, untuk membalas budi yang telah mencipta kita, yang telah memberi rezeki kepada kita, yang telah memberi makan kepada kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan-golongan yang tidak mahu menegakkan hukum Islam di muka bumi ini, kalau kita tanya dia, kenapa tak boleh buat hukum Islam? Dia kata tak, pasal tidak bertepatan dengan perlembagaan, pasal tak molek, pasal ketinggalan zaman, tak moden dan sebagainya. Kita tanya pula, damu ni siapa yang buat? Dirimu siapa buat? Yang mu hidup udara ni siapa buat? Allah yang beri oksigen ni ketuk memberi. Ni tanah yang mu pijak ni, hak pak menakang mu ke hak Allah Ta'ala? Dia kata bumi Allah lah. Dah langit, milik Allah. Dah makan minum rezeki, milik Allah. Dah kenapa tak mau buat hukum Allah? Inilah orang-orang yang tidak waras fikirannya, yang masih tidak mahu mengikut petunjuk ajar yang ditunjuk oleh ulama-ulama. Menempah api neraka Allah dengan menolak hukum Islam dilaksanakan di dalam negara. Kalau di Palestin, jihad anak-anak muda memikul senjata, lastik kereta kebal, perang dengan tentera Israel Yahudi laknatullah, maka di tempat kita juga berpeluang untuk bersama-sama mencatat pahala berjihad, iaitu bersungguh-sungguh menolong agama Allah. Kerana agama Allah di muka bumi Allah Malaysia ini sedang dipermain-mainkan, sedang disenda-sendakan. Kalau orang mengajar ceramah agama pukul 12 tak boleh lebih, tu pun kena ada permit, kena molek, permit ada tak boleh ceramah juga. Sebab apa? Sebab tak ada lesen, tidak diluluskan. Kalau minum arak habis kapung boleh, kalau berjudi boleh. Kasino tak ada berhenti pukul 12. Pukul berapa pun nak main, nak berjudi boleh.
Bahkan kasino diletakkan di tempat yang paling tinggi sekali di dalam Malaysia, iaitulah di Genting Highland, supaya mengatasi segala menara-menara masjid yang menjadi lambang syiar Islam di bumi Malaysia. Semua menara masjid lebih rendah daripada kasino yang ada di Genting Highland. Ini mengisyaratkan bahawasanya kita semua sedang dihinakan dalam keadaan tidak sedar. Maka anak muda lah yang patut bangun bersama-sama membantu para ulama untuk menegakkan apa yang Allah maksudkan turunnya kita ke bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. InsyaAllah kita tak mau panjang cakap. Kita naik tadi, orang beri selalu soalan, suruh jawab. Ingat ke tazkirah saja, ada juga soalan. Tak apalah, sedikit pesanan saya, jangan takut dengan sesiapa pun, kerana kita sama-sama dengan orang yang kita nak takut. Dia mati, kita mati juga. Tak usah takut. Jangan rasa bimbang. Takut, gaji tak boleh cari makan, tak boleh kena sekat, tak boleh naik gaji, tak boleh naik pakak. Tak usah bimbang. Kerana Allah yang beri makan kepada segala penyembah-penyembah berhala yang ada di dalam candi, di dalam kuih. Allah juga yang beri rezeki kepada padri-padri yang menyesatkan. Allah juga yang memberi rezeki kepada golongan-golongan zalimin. Allah juga yang memberi kesenangan dan rezeki, keluasan hidup kepada golongan-golongan yang mencerca agama Allah. Maka apatah lagi kita yang telah bersama dengan ulama-ulama untuk menegakkan agama Allah, maka tak perlu lagi kita takut kepada sesiapa, kerana kita telah bertakbir berapa kali sehari, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil, yang lain aku tak takut, yang lain tak rok cetang belaka, kerana aku diajar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka semua kerajaan yang ada pada langit, pada bumi adalah kecil belaka. Yang besar hanyalah Allah. Ingat, kita ini akan balik bertemu dengan Allah. Allah akan tanya kita, masa mudamu, ang syababihi fi ma ablah, di mana dihabiskan masa muda kita? Kalau kita bersama dengan perjuangan, alhamdulillah, kita akan dapat menjawab dengan senyum lebar di depan Allah. Di akhirat nanti, kami habiskan masa muda kami bersama dengan tok-tok guru, dengan ulama-ulama untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. InsyaAllah kita berjuang. Hendaklah kita yakin dengan perjuangan bahawasanya menang atau kalah di dalam pilihan raya, aku tetap dikira menang, kerana kita telah pun taat kepada Allah, kepada Rasul. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka orang itu telah pun menang, akan sebagai menang yang sangat besar. Kita yakin sekarang kita telah menang, walaupun parlimen belum dibubarkan, kerana kita patuh kepada ajaran Allah dan ajaran Rasul. Faqad faza, maka sungguh dia telah pun menang, akan fauzan azima, akan kemenangan yang sangat besar. Maka walaupun kita duduk dalam rahmat dan belas Allah Ta'ala, kerana duduk di atas platform yang betul, kita mesti memikul senjata sebagaimana umat-umat di zaman dahulu perang Badar, perang Uhud, iaitu mereka mengangkat senjata bersama dengan Rasulullah untuk membebaskan bumi Allah. Maka kita akan mengangkat pena dalam pilihan raya yang akan datang untuk membebaskan bumi Allah Malaysia daripada undang-undang taghut, daripada undang-undang sekular, yang mana kata ulama dosa yang besar rakyat membiarkan undang-undang ciptaan manusia berkuasa di atas muka bumi Islam. Yakinlah kita semua, kita akan dibalas oleh Allah dengan kemenangan, sama ada lambat ataupun cepat.
istimewa orang muda yang masih gagah, jangan lagi kita berasa malah untuk meneruskan perjuangan, kerana anak cucu kita yang belum lagi dilahirkan akan merasai nikmat kemenangan yang telah kita ciptakan pada hari ini. InsyaAllah, sebelum kita jawab soalan, kita nak dengar takbir daripada orang muda sekali. Dengar khabar ramai sangat hari ini di stadium. Nampak? Bagaimana kata Zainal Abidin, kulihat hijau, habis hijau habis. Daripada depan, belakang, atas, bawah. Sebelum saya menjawab soalan, 3 kali takbir, tanda kita hanya takut kepada Allah, dan tanda bahawasanya semua kerajaan yang ada adalah kecil belaka. Takbir. 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 Siang hari ingat malang ni. Baik, sebelum kita jawab soalan, insya-Allah saya diwakilkan untuk mengutip derma. Bukan saya kutiplah, petugas-petugas untuk mengutip derma. Jadi petugas-petugas hendaklah segera melaksanakan tugas mengutip derma, untuk perjuangan dan peperangan kita yang tidak lama lagi. Mana petugas? Tidur ke? Dia. Ada tak? Tak ada. Ini dah siap. Okey. Jamin. Baik. Petugas, sila laksanakan tugas sekarang. Saya ada masa 40 minit. Pukul 7. Sampai pukul 7. Sama-sama kita dengar kemuskilan orang-orang muda. Saya baru berumur 21 tahun dan akan mengundi dalam pilihan raya umum ini. Soalan saya, parti mana hak saya patut pilih? Dia anjing ni, dia pakai baju hijau dah. Dia tanya lagi parti mana nak patut pilih. Parti Tupperware ke MW? Seorang daripada tanah Melayu pada tahun 50-an, pada tahun 61 kalau tak silap, telah pergi ke tanah suci Mekah untuk menunaikan haji dan mengambil kesempatan bertemu dengan seorang ulama hebat yang mengajar di Masjidil Haram, iaitu almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tanya lelaki ini, "Wahai Syekh, saya datang daripada tanah Melayu, iaitu negeri Malaysia. Malaysia Melaya ni, dia ada buat pilihan raya. Jadi dalam pilihan raya ni ada parti Islam, ada parti kebangsaan, ada parti sosialis, ada parti komunis. Jadi hak mana kami patut beri undi ataupun sokong?" Maka jawabnya ulama ini, jika ada satu saja parti Islam, maka itulah yang wajib kita sokong. Bagaimana pula orang yang tidak menyokong mana-mana, sedangkan di sana dia kata ada parti Islam dan ada parti yang menentang Islam? Jawab Syekh, orang itu adalah beluk separuh dan ular separuh. Beluk boleh makan, ular tak boleh makan. Jadi dia panggil natang pelik. Maka kalau nak buat benda yang baik, kalau kita tidak libatkan diri, jadi tidak terlaksana benda yang baik, maka kita menanggung dosa. Kalau kita tidak memberikan undi menyebabkan naik parti sekular, maka kita turut bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tapi kalau maknanya kita undi pun tak apa, tak undi pun tak apa, semua parti Islam belaka, hak mana menang melaksanakan hudud belaka, hak mana menang melaksanakan kebenaran, hak mana menang menolak maksiat belaka, tak ada masalah, kita tidak mengundi. Tapi yang berlaku dalam negara umat Islam sekarang jelas.
Kalau kita biarkan parti-parti sekular memerintah, inilah yang berlaku. Arak dibenarkan, judi dibenarkan, ceramah agama tak boleh, berjoget menyanyi dapat belanjawan, pondok madrasah tapi tak dapat sekepeng. Maka adakah kita dapat menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Jadi jawapannya, apa jua dalam kehidupan kita, kita mesti menyebelahi Islam. Kalau ada bank tak Islam dengan bank Islam, kita masuk belah bank Islam. Kalau maknanya hiburan cara Islam, hiburan cara kafir, kita kena ikut hiburan, ambil cara Islam. Sokang cara kafir, sokang cara Islam, kita menyebelahi cara Islam kerana ada nama Islam di situ. Maka kalau ada parti yang nak menegakkan Islam, tidak ada pilihan lagi kepada kita. Orang Islam UMNO pun wajib sokong PAH. Saya nak tanya apa hukum bila dalam surat khabar ada kata Tok Guru ni Aziz bapak kafir. Ini cari balah belaka ni. Begitulah akhir zaman. Kalau kita tidak minat atau tidak suka, tak setuju dengan pandangan-pandangan orang ulama, maka kita tak usah ikutlah dia. Kalau kita tak setuju pandangan Tok Guru ni, kita tak usah dengar. Tapi jangan siapa kata teruk-teruk. Kalau kata bodoh pada ulama pun berat dah. Pasal ulama ni bukan bodoh, dia orang cerdik. Tak ada orang bodoh boleh jadi ulama. Kalau orang mana orang tak pas passion, dengung dua capur dua lapang, mengaji pun tak ingat semua, dah jadi ulama. Payah gitu. Dia nak jadi ulama ni dia kena cerdik. Tiba-tibanya kata bapak kafir. Bapak kafir ni orang panggil abing nesu. Habis-habis jahat lah. Kalau kata bapak pondang boleh tahan lagi. Bapak kafir terus nyeri. Kafir-kafir ni musuh Allah, musuh orang beriman, musuh para nabi. Adakah munasabah? Maknanya Tok Guru duk bawa orang semayang jemaah, duduk mengajar orang, pagi-pagi subuh kuliah maghrib, dia kata bapak kafir. Maka balik kepada hadis, man kaffara mu'minan faqad kafar. Barang siapa yang mengkafirkan orang yang beriman, maka dia telah menjadi kafir. Kita doakan kepada yang berkata ini, segera bertaubat kepada Allah sebelum datangnya ajal menjemput, bertemu dengan malakul maut, sebelum dia dibawa ke dalam kubur bertemu dengan mungkar wa nakir. Mudah-mudahan yang berkata ini kembali daripada sesat. Dan kita teruskan perjuangan. Memang perjuangan ini akan kedengaran suara-suara jahat untuk menyekat pergerakan kita dalam meneruskan dakwah perjuangan. Tak usah heranlah orang kata apa pun. Nabi orang kata junun, gila. Nabi orang kata bapak sesat. Tak ada hal. Selamba je. Keep cool. Tak ada hal sikit pun. Kalau kita duduk layan ke orang, dah jadi kerja kita kayak gini. Soalan seterusnya. Saya dan awek saya baru ini pergi ke Putrajaya untuk program himpunan jutaan anak muda. Saya dan awek saya sempat tengok tunjukkan K-pop. Berdosa tak saya tengok? Pak mana seorang? Acu naik atas petah ni. Nak beri hadiah saya. Kapok kepala. K-pop ni kapok. Baik. Sekarang ni ada hiburan kau. Bintang-bintang daripada Korea ni nampaknya mengambil alih top 10 dalam menjadi penghibur dalam media-media televisyen dan seumpamanya. Orang Korea dia agama Sinto, agama Buddha, dan ada yang tidak beragama. Tapi yang muda-mudanya sudah murtad. Kebanyakannya tidak mengikut lagi agama Sinto. Dan sebahagian daripada bintang-bintang K-pop adalah Kristian. Maknanya orang yang tidak ada agama, Kristian atau tidak beragama. Memang puak-puak ni tidak reti hukum akam. Jadi mana-mana orang jepuk dia pun dia akan pergi berjoget. Sama macam artis dalam negeri kita pun. Dia bukan tahu hukum. Kita panggil dia mari lah. Tak kira siapa yang panggil. Maka K-pop ni ada hukumnya.
Yang kita tengok lah, kita tak pernah pergi konsert K-pop ni. Tapi nak tahu hukum dia kena tengok kau. Apa benda K-pop ni? Dia menyanyi, dia ada penyanyi latar, dia ada penyanyi grup dan sebagainya. 99% adalah haram. Kerana mendedahkan aurat, pakai baju ketat, joget terkinja-kinja macam anak beruk gila. Dan yang masa ganti kuliah saya tu dia blog, dia buat K-pop, joget pakai skirt. Skirt dia punya sekat, berdiri nampak dah underwear. Tak tunduk lagi, berdiri tu nampak dah underwear. Dan berjoget. Akad kain pula tunjuk luar dalam ke orang. Tidak ada ulama yang kata halal. Tidak ada seorang ulama yang kata molek. Tetapi dibawa masuk juga oleh tangan-tangan jahat. Yang Allah sebut dalam Quran, zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah meratai maksiat, kemungkaran, bermaharaja lela di darat dan di laut. Darat laut, bukan dalam laut, maknanya di pula-pula pusat peranginan. Macam-macam wak mari benda maksiat. Bima kasabat aydin nas. Usaha daripada tangan-tangan jahat manusia. Tangan-tangan teruk, tangan-tangan fasik yang sedang berkuasa di dalam negara kita sekarang. Sehingga diberitakan ada pemimpin tertinggi negara yang pergi menziarahi bintang-bintang K-pop di atas petah. Tak ziarah tok-tok guru. Tak pergi salam dengan ulama-ulama ambil berkat. Tapi pergi salam dengan bintang-bintang K-pop yang telanjang. Yang Nabi kata pakai baju tapi telanjang. Apa benda ni boleh dalam negara kita? Kerana kita masih lagi diperintah oleh orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang sesat daripada jalan yang sebenar. Walaupun kita marah kepada mereka ni, kita tetap doakan juga pimpinan negara Malaysia ini segera balik ke pangkal jalan sebelum dia mati. Orang muda memang seronok tengok. Dosa kata bahan lara ni kita osek pakai piyah, sek ada janggut, sek pakai jubah. Kalau pergi tengok K-pop dengan kita kelepok. Dosa cakap pasal orang muda, orang lelaki, orang puan joget. Allah Rabbi. Gu dia dah. Dosa kata saya tak ada hal ustaz. Saya kalau tengok hok peha-peha gitu, kalau dedah-dedah gitu saya tak rasa apa ustaz. Saya okey. Awak mati pucuk. Inilah yang merosakkan minda anak-anak muda. Disengajakan agenda Yahudi Nasara yang diserapkan ke dalam kepala otak pemimpin-pemimpin yang dihidangkan dengan ilmu-ilmu sekular yang jauh daripada ilmu-ilmu agama. Jadi hukumnya haram, berdosa. Majlis K-pop ni majlis maksiat, majlis mungkar. Jangan takut kita kata dia haram. Kerana jelas Nabi kata akhir zaman umat aku ni yuzafu ala ru'usihim bil mughanniyat wal ma'azif. Kepala umat aku akhir zaman bergoyang-goyang dengan sebab muzik dan penyanyi-penyanyi wanita. Kata ulama, haram bukan dengan sebab muzik, tapi mughanniyat, bidu wanita, penyanyi-penyanyi perempuan. Maka kita tengok dalam YouTube, ya sungguh bintang K-pop duduk joget atas petah, bawah duduk gini, wah. Maka lagu mana hukumnya? Yukhsifullahu bihumul arda. Allah akan menjadi menenggelamkan negerinya seperti tanah runtuh dan gempa bumi. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazira aw kama qala. Umat yang leka dengan persembahan penyanyi perempuan yang mendedahkan aurat seperti ini, Allah akan tukar menjadi babi dan menjadi kera. Jelas dalam hadis itu. Khanazira iaitu kera. Kiradah maknanya kera, iaitu khanazir dan babi-babi. Kata ulama macam mana? Iaitu perangai macam babi dan perangai macam kera. Inilah umat yang dihidangkan dengan lagu-lagu daripada perempuan-perempuan yang mendedahkan aurat. Dia akan menjadi perangai kera
perangai khinzir. 1400 tahun dah Nabi pesan. Tapi kita ni bodoh buat tak tahu, masih lagi menempah maut, mengundang kemurkaan Allah dengan konsert-konsert K-pop dan seumpamanya. Soalan seterusnya, apakah hukum mencabut ubang? Cabut ubang, hukumnya lengah lah, banyak tabuk. Jadi hukumnya makruh, kata ramai di kalangan ulama, kita cabut ubang. Kerana saat inilah hadis yang mengatakan ubang itu adalah cahaya. Bagaimana caranya mendapat restu wafak walaupun sudah berumah tangga 13 tahun, anak cucu boleh terima tapi menantu dia tidak terima. Masalah orang tua tak terima menantu dipayuh. Batulah kalau nak betul anak muda. Mana-mana dunia pun dia buat betul anak muda senang. Kalau dia buat kelas seni, kelas melukis, kelas muzik, kelas apa, dia tak panggil orang tua, dia panggil orang muda. Sebab apa? Sebab orang tua payuh. Dia macam buluh bedil tu, kerah. Nak letup tu payuh. Sebab tu orang tua-tua kata, pepatah Melayu, biar daripada rebung. Rebung ni lembut dan jadi buluh balik awal. Orang tua ni buluh. Rebung kita ambil, kita cicang. Balik buat sayur, beres makan. 3 pinggang nambah nasi. So kita ambil buluh, kita cicang sayur. Buat pergi hospital, 15 jahit terbelah pipi. Itulah orang tua-tua. Payah kita nak betul. Tapi jangan kita tinggalkan walaupun payah. Mungkin ada benda yang dia boleh lembut. Kadang-kadang sikap kita sendiri menyebabkan orang tua tu jadi kerah. Sebab tu bila kita tengok ada satu benda yang berlaku, tengok dulu diri kita sendiri. Kadang-kadang kita punca salah. Kat mana tak kenanya. Satu benda saja kadang-kadang orang tua dia akan merajuk seumur hidup. Maka benda itulah yang kita kena cari dan kita betulkan balik. Soalan seterusnya, macam mana nak Islamkan orang UMNO? Jahat soalan. Maksudnya, siapa yang tidak faham Islam, kita nak beri faham lagu mana. Ni setengah daripada usaha-usaha untuk memberi kepahaman. Orang yang Islam tapi tak faham Islam. Ni zaman kita berada, ni zaman di mana orang Islam lawan Islam. Orang Islam lawan Islam zaman kita. Yang lawan tutup guru dalam Malaysia ni Israel ke orang Islam? Orang Islam, tu pelik. Yang duk kata ke ulama-ulama tu orang Islam ke orang Kristian? Orang Islam. Yang duk kata ke hudud tu begini, begitu, begini, orang Islam belaka. Inilah zaman orang Islam, nama saja Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi kata, la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak ada lagi Islam pada batang tubuhnya, melainkan nama saja Islam. Nampak? Kalau raya, dia raya. Kalau puasa, dia puasa. Kalau haji, dia haji. Musim kerbang habis ke dia lembu. Tapi time ulama nak tegakkan Islam, dia yang lawan. Tengok pilihan raya sekejap lagi lah. Nampak? Di mana golongan-golongan yang bernama Islam bersungguh-sungguh untuk menyekat daripada tegaknya Islam, padahal dia Islam. Patut dia orang Islam lawan Israel. Dia orang Islam lawan Amerika. Tak, dia Islam lawan Islam. Pasal apa? Pasal tidak tahu, pasal jahil, pasal bodoh. Kalau di Mekah tu siapa pernah kocek melotong. Labbaik Allahumma labbaik, melotong dalam jamrah. Melontar jamrah tu lawan setan. Tapi dia balik ke Malaysia, dia tolong setan pula. Supaya tidak benang ulama-ulama. Apa jadi pun kita tidak akan benarkan hukum Quran, hukum hudud dilaksanakan dalam negara kita Malaysia. Hodoh cakap dalam surat khabar. Dah dia mau agama, benda Yahudi ke benda? Siap cakap buat satu sidang akhbar. Saya tidak akan benarkan hudud tertegak di Malaysia. Lah, dah mau nama benda. Nama Sepanyol ke Eskimo? Nama Melayu, nama Islam, tapi dia penentang Islam. Dalam Quran menceritakan bahawasanya orang munafik ini orang yang pura-pura Islam. Zahirnya Islam, tapi batinnya tak suka kepada Islam. Kita tak akan kenal
kerana dia berpura-pura. Tapi bila telah berkata, maka dia telah menzahirkan kemunafikannya. Nama Islam, amal Islam, anak-anak pun Islam, tapi dia berkata Islam tak boleh ikut, Islam ketinggalan zaman, pergi jahanam dengan Islam. Maka inilah sebenarnya munafik-munafik akhir zaman yang telah menzahirkan dirinya setelah menyamar begitu lama, yang Allah sifatkan, Allah simpan bagi mereka ini tempat duduk yang istimewa, fiddarki asfali minan nar, duduk di bawah neraka yang paling bawah di akhirat nanti. Jadi kita walau bagaimanapun zalim dan teruknya golongan ini, mesti bercita-cita untuk berdakwah, mengajak dia balik bersama-sama dengan kita. Jangan putus asa, kerana mungkin setengah daripada kita dulu pun tak faham Islam, maka sekarang kita boleh faham. Maka tanamlah satu sikap atau azam untuk menarik golongan-golongan ini balik kepada Islam. Kerana ketika Fathul Makkah, golongan-golongan yang telah lama menentang Islam telah pun bersama dengan Rasulullah SAW. Maka kita harap secepat mungkin dapat menarik puak-puak Islam yang tak faham Islam ni, supaya mereka faham Islam menjelang pilihan raya nanti. Apakah hukum pemimpin yang tipu rakyat? Menang dan menikmati gaji lepas memenangi pilihan raya. Oh, bak pilihan raya semua ni. Dia tak kira lah gaji mu pilihan raya mentipu, apa saja kerja pun, menjadi pengarah, menjadi wakil rakyat, menjadi esko, jadi menteri besar, atau menega dan sebagainya, kalau tipu haram. Menega, jual buah rambutan, jual buah deriang, tapi tipu haram. Rambutan harga RM15, kabur RM30. Hukumnya haram. Balik makan ke anak bini, berdosa besar. Dan makan daripada gaji yang haram, semayang tak terima. La yaqbalullahu salati ahadikum fi jawfihi haram. Allah tidak akan terima mereka yang makan makanan yang haram di dalam perutnya. Makanan haram ada dua. Yang pertama, zat haram, seperti makan babi, makan bewok, makan ular. Orang Melayu tak makan hak ni. Orang Melayu makan hak ni. Gaji yang haram daripada penipuan. Dia tipu, dia menang, dia dapat gaji, gajinya haram. Bila gaji haram, tidak berkat sepanjang hayat. Bersenang lenang kita, oh nyanda duduk dalam masjid, oh hebat hari ni. Tapi dia menang dengan cara tipu. Itulah orang yang tidak diterima sembahyangnya. Baik, kita ada 5 minit saja lagi. Apakah hukum solat jamak kosong dalam waktu khutbah Jumaat? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Lepas semayang Jumaat, terus semayang asar. Jangan semayang Jumaat dalam waktu asar. Sampai masa Jumaat dia tak semayang lagi. Bila nak semayang? Sekarang balik hotel. Dan lagu mana? Jamak takhir. Oh, jamak takhir dia pun pinjam tokat khutbah alik ke hotel. Kerana semayang Jumaat dalam hotel, seorang diri baca khutbah. Orang panggil gila tu. Nasihat, saya ni penyakit suka tengok orang puang lawa. Dakmu aku pun suka. Sebab tu orang puang yang lawa-lawa ni jangan melawakan sangat dirinya, kerana menyusahkan kaum laki-laki. Jangan duduk sengih duduk tunjuk muka. Tak usah duduk make-up sangatlah. Sebab orang lelaki dia nak berjalan, dia ada penyakit. Orang lelaki ni zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Allah buat orang lelaki, Allah beri perasaan suka tengok perempuan. Tak tengok banyak, tengok sikit. Orang tua suka, tak usah kata orang muda. Sebab tu janganlah duduk make-up tebal-tebal sangat. Orang perempuan yang make-up lawa-lawa sangat, pelik-pelik tu sebenarnya dia tak yakin muka dia lawa. Sebab tu dia buat tepung gandum, tepung kanji, tepung ubi, nak suruh lagi lawa. Padahal Tuhan buat tu lawa dah. Saya ada adik akak perempuan, jadi saya nak tanya apa hukum mengambil adik akak. Boleh, tak ada masalah. Tapi tak boleh akak adik tu.
Melainkan dia jadi mahram kita. Ni main adik akak umur berapa? 18 tahun. Akak 19 tahun. Akak boleh dalam kereta pergi bawah pokok. Jangan main akak-akak gitu. Adik akak dalam Islam hanyalah kita ni anggap sebagai macam adik dan kita beri belanja kepada dia, kita jaga nafkah dia. Bukan jadi macam adik tinggi boleh pegang, boleh tiung dan sebagainya. Dan apakah hukum mesej dengan isteri orang? Soalan yang terakhir. Hukumnya sama kita bercakap juga dengan bini orang. Tengok keadaan apa. Bini orang tu dia jual kuih. Kita nak beli kuih boleh cakap tak? Boleh tanya tak? Kuih ni berapa? Dia pun jawab. Kuih ni sebiji RM1. Tapi kalau 3, RM10. Ambil sebiji lah. Pasal 3 jadi mahal. Tak ada masalah. Pasal tu kes jual beli. Maka itu juga kalau kita mesej. Kita hantar mesej ke bini orang. Kita tanya berapa harga kepuk kemarin. Dia pun jawab begini-begini. Tapi kalau benda yang haram. Seperti fitnah, syahwat, nafsu dan seumpamanya. Maka sudah tentulah haram. Apa yang haram dalam berkata-kata. Maka dalam mesej pun begitulah haram juga. Soalan terakhir. Satu mimpi saya didatangi oleh 3 tentera berkuda Islam. Dalam mimpi itu saya berumur 61 tahun. Berumur 4 tahun. Salah seorang 3 orang tentera Islam itu jelas kelihatan wajah jernih saya tengok. Tiba-tiba saya terkejut lalu terdetik di hati saya. Rasulullah, soalannya apakah saya sudah salah seorang tentera Islam itu akan memerangi tentera kafir? Dia jumpa dengan 3 tentera Islam dalam mimpi. Ini soalan terakhir. Baik, bila dia tengok tentera Islam ni, salah seorang tu bila dia tengok, dia terlintas dalam hatinya Rasulullah. Adakah maknanya inilah tentera yang akan memerangi tentera kafir yang akan mengepelai di rombongan tentera Islam? Macam-macam mimpi ni kita boleh tafsir. Jangan jadikan sebagai akidah. Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Saya nak terang sikit tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi orang duduk apa benda duduk kecoh duduk balah ni. Orang ni kata tok guru dia Imam Mahdi, orang ni kata dak ustaz dia Imam Mahdi. Orang ni kata dak lain pula. Tak payah kita teka siapa-siapa. Sekarang ni kita bersama dulu dengan gerakan ulama-ulama nak menegakkan kebenaran. Jadi bila masa saja Imam Mahdi muncul, kita pasti bersama dengan Imam Mahdi untuk memerangi kufar seluruh dunia. Tak payah pelik, tak payah kita buat tanda dan sebagainya untuk jadi tentera Imam Mahdi, tentera berkuda dan sebagainya. Sekarang ni dulu, sebelum terbit Imam Mahdi, kita bersama dengan perjuangan umat Islam di seluruh dunia. Di Malaysia, di Chechnya, di Palestin, di Sudan, di mana saja, kita atas satu matlamat untuk mengembalikan negara Islam kepada kuasa yang menegakkan Islam. InsyaAllah, pertemuan kita pada petang ini mendapat berkat daripada Allah. Malam ni ceramah. Seterusnya sampai ke malam ni ceramah perdana. Saya sangat-sangat rasa berbesar hati dijemput kepada majlis yang sangat besar seperti ini. Dan nak beri nasihat sekali kepada orang muda-muda. Kita orang muda-muda tolong. Dalam kehidupan kita orang muda macam-macam. Sebab kita semangat lebih. Main bola, ni kuat main hoki, ni kuat main badminton, ni kuat main gitar, ni kuat main muzik, ni kuat main snooker, ni bagian kerja burung, ni kerja itik. Banyak pasal. Ingat, lagu-lagu mana hobi kita boleh berbagai-bagai. Tapi apabila Al-Quran dengan pemerintah telah berbalah, kita tidak ada pilihan. Nabi pesan, ala innal kitab wa sultan sayaftariqan fakunu ma'al kitab. Ketahui dan jaga-jaga, suatu masa nanti kerajaan akan berbalah dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka pastikan diri kita bersama dengan apa yang dibawa di dalam Quran. Sebagai orang muda, kita pastikan apa saja hobi kita mak rock ke, mak reggae ke, mak blues ke, mak repik ke, mak apa ke, ulama adalah tonggak kejayaan kita di dunia dan akhirat. Mana-mana umarak yang bersama ulama, kita cinta dan taat umarak itu. Mana-mana umarak pemerintah yang menentang para ulama, maka kita tentang umarak tersebut. Bukan kerana nafsu, kerana sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Sayangnya kita kepada Islam yang Allah beri percuma kepada kita. Sayangnya kita kepada Allah yang menanti kita di kolam Kausar di padang mahsyar nanti. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan kepada orang-orang muda kami ini untuk meneruskan perjuangan, membantu ulama-ulama kami yang telah ditentang begitu hebat oleh orang-orang yang masih tidak paham tentang agama mereka sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk tidak merasa sedikit pun takut kepada manusia-manusia yang tidak malu kepada ulama-ulama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kekuatan istiqamah dalam menjalani jalan dakwah, jalan mujahadah, jalan yang telah kami lalui ini. Walaupun semua orang berpaling daripada jalan yang benar, tetapkan hati kami agar terus bersama di atas jalan-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'na syakyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadzal yawmil mubarak minas su'adal maqbulin wa la minal asqiyal mardudin. Allahumma a'idal islam wal muslimin wal syirka wal musyrikin wan nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril muslimin mujahidin fi Suriya. Allahumma ansuril muslimin mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi takbir. 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 Terima kasih kepada Ustaz Zahidrus di atas kuliah yang disampaikan kepada kita pada petang ini. Khususnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita petang ini sekali lagi menjemput dan mempersilakan Ustaz Zahidrus bersama dengan semua pimpinan. Sama-sama kita berdiri untuk kita menyanyikan lagu rasmi Parti Islam Malaysia PAS. Silakan sama-sama kita menyanyikan lagu rasmi PAS diiringi dengan alunan muzik. Dengan semangat dan roh kebenaran, berjihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Ansarullah, dengan bertahan daulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman, dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah ke gerbang jasa, dalam menangguhkan alasannya. Sucikanlah niat di hati, hingga nyata benarnya janji Rabbi. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Silakan beramai-ramai kita kibarkan bendera PAS. Beramai-ramai kita kibarkan bendera PAS. Ayo semuanya kibarkan bendera anda dengan semangat. Bersama-sama menyanyikan. Dengan macam daulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman, dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah ke gerbang jasa, dalam menangguhkan alasannya. Sucikanlah niat di hati, hingga nyata benarnya janji Rabbi. Selamatlah Parti Islam melangkah, memimpin umat ke medan siasat. Berpedomankan Al-Quran dan Sunnah, suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Terima kasih kepada semua yang telah menjalankan program kita pada hari ini. Dengan sama-sama kita melahirkan takbir. 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 Terima kasih pengajar.